Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bangsa membaca, bangsa berjaya. Meminjam kata-kata keramat Imam Al-Ghazali, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah cincin, mencari ilmu adalah jihad. Nama diberi Nur Saidatul Huda binti Nur Faizal yang bergelar sebagai murid tahun 6. Menuntut ilmu di Sekolah Kebangsaan Buang Sayang. Saya pernah mendapat tempat kedua bagi bercerita tahap 1 tahun 2020. Kata Imam Al-Bukhari bin Muslim, barang siapa menghendaki kebaikan di dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa menghendaki kebaikan di akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kedua-duanya, maka dengan ilmu. Itulah ungkapan yang indah yang memukau diri ini untuk mempraktikkan dan membudayakan lagi amalan membaca. 5 bahan membaca yang menjadi kegemaran saya ialah Awang Kinit Bijak Bestari, Awang Buncit Berjasa, Awang Dayung Bertangan Besar, Awang Lurus Taat Setia, dan Si Kambing dengan Si Ikan. Buku yang paling saya gemari ialah Awang Kinit Bijak Bestari, di mana buku ini diterbitkan pada 10 Julai 2008 yang disusun oleh Azlina Ridwan. Tempat cetakan buku ini di kawasan perindustrian Taman Kebong, Kuala Lumpur, Malaysia. Di dalam buku ini ada cerita menarik untuk dikongsikan. Ayo kita bahas. Awang Kinit tinggal bersama ayah dan ibunya di kampung Semalu. Awang Kinit seorang yang bijak. Walaupun dia bijak, dia tidak pernah sombong. Malah, dia sangat baik hati. Sikapnya yang baik itu menyebabkan Awang Kinit mempunyai ramai kawan. Awang Kinit juga suka bermain dengan kanak-kanak yang lain. Permainan yang disukai Awang Kinit ialah melagang semut, jatuh pemulu. Sering mengadakan pertandingan menguji kebijaksanaan, turut disertai dengan peserta kampung yang lain. Awang Kinit pula sering dijemput untuk mewakili kampung Semalu. Dalam setiap pertandingan, kampung Semalu pasti akan menang. Perihal kebijaksanaan Awang Kinit itu sampai ke pengetahuan Sultan Pudin. Sultan Pudin adalah hajat yang besar. Sultan Pudin ingin menguji kebijaksanaan Awang Kinit. Datuk Menteri, bawa budak itu ke sini. Beta ingin menguji kebijaksanaannya. Titah Sultan. Mengunjung perintah, tuanku, kata Datuk Menteri. Datuk Menteri pun pergi ke rumah Awang Kinit untuk membawa Awang Kinit pergi ke istana. Ibu bapa Awang Kinit sangatlah gembira. Ibunya berkata, "Pergilah Awang Kinit, ayah dan ibu sentiasa mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kamu di sana." Ayahnya pula berpesan, "Ingat Awang, kebijaksanaan perlu dilahirkan dari niat yang baik, bukan dari niat yang jahat atau buruk." Awang mengangguk kepala, tanda hormat. Setelah bersiap sedia, Awang Kinit pun dibawa ke istana untuk berjumpa dengan Sultan. Sultan ingin menguji sejauh mana kebenarannya. Sultan Pudin mengambil 2 ekor anak burung yang hidup dan menggenggamnya. Satu di tangan kiri dan satu di tangan kanan. Yang manakah genggaman yang mati ataupun hidup? Jika burung dalam genggaman kanan hidup bermakna genggaman di tangan kiri akan mati, jawab Awang. "Bijak sungguh kamu," kata Sultan memuji Awang Kinit. Sultan Pudin pun membagi sepasang persalinan diraja. Itu saja cerita yang buku saya gemari. Ayo kita teruskan dengan cerita seterusnya. Buku kedua yang saya gemari ialah Awang Buncit Berjasa. Awang Buncit sangatlah buncit. Disebabkan itu, dia tidak dapat menolong ibu bapanya. Kakaknya merenggut kerana mereka sahaja yang membuat kerja di dalam rumah. Ibunya berkata, "Awang susah bergerak. Jika kamu seperti dia, mungkin kamu akan membuat perihal yang sama seperti Awang."
Kakaknya hanya tunduk terdiam. Pada suatu hari, negeri Kundang Terbang telah diserang oleh Raja Negeri Pohon Tumbang. Awang terpilih untuk melawan rakyat yang handal dan hebat. Ibu dan bapanya sedih untuk melepaskan Awang pergi. Setelah itu, Awang dapat mengalahkannya. Sultan amat bangga akan Awang. Awang pula bersyukur dapat berjasa kepada negerinya. Kini, Awang dapat hidup dengan aman dan damai. Itu cerita dari buku kedua. Buku yang ketiga yang menjadi pilihan saya ialah Awang Dayung Bertangan Besar. Awang Dayung Bertangan Besar tinggal di kampung Pinang Sebatang. Awang Dayung menjadi terkenal menyebabkan tangannya yang besar itu seakan-akan mendayung sampai bapanya meninggal dunia sejak dia kecil lagi. Awang Dayung dan ibunya terpaksa bekerja keras untuk meringankan beban ibunya. Penduduk kampung amat kagum dengan sikapnya yang baik itu. Awang Dayung pergi ke laut untuk mencari mutiara yang berkilauan. Tetapi Awang tidak menjumpainya. Tiba-tiba, sekumpulan ikan berkumpul di depan Awang dan memberi mutiara yang berkilauan. Awang Dayung pun berkahwin dengan anak Datuk Penghulu bernama Melur. Awang Dayung menjadi kacak dan gagah. Begitulah cerita akhir Awang Dayung. Buku yang keempat bertajuk Awang Lurus Taat Setia. Awang seorang yang lurus. Dia seorang anak kepada ayahnya. Ayahnya berkata, jika ada orang yang mencari ayah, panggil ayah ya. Baik ayah, respon Awang. Ayahnya pun meninggalkan rumah itu. Lalu kawannya bertanya, mana ayahmu Awang? Awang pun bergegas mencari ayahnya sambil berteriak. Ayahnya pun terkejut. Jika mencari ayah, jangan biadab. Panggil sopan-sopan dan bagi salam. Marah ayahnya terhadap Awang. Maaf ayah, jawab Awang. Ketika sedang memasak, Awang tertidur. Tiba-tiba, api semakin marak dan membakar seluruh rumah Awang. Awang bergegas keluar dan bisik ayahnya kerana rumahnya menjadi debu. Awang pun hanya tidur di depan masjid. Keesokan harinya, Awang ingin mencari kerja. Lalu, dia terjumpa pengawal di depan istana. Pengawal-pengawal itu menyuruh Awang untuk menolong mereka mencuri barang emas di dalam istana. Setelah dapat emas di dalam istana, mereka lari supaya tidak ketahuan. Akan tetapi, mereka dihempap dengan kayu yang besar. Ternyata, Awang sedang membuat perangkap untuk pencuri-pencuri. Sultan amat bangga dengan Awang dan menghadiahkan serba sedikit emas kepadanya. Saya mempunyai sebuah buku lagi yang bertajuk Si Kambing dengan Si Ikan. Sang kambing tinggal di sebuah kandang yang luas. Dia bercakap besar dan angkuh. Pada suatu hari, dia pergi ke sebatang sungai. Dia nampak seekor ikan yang sedang berenang. Kasihan kamu tinggal di air, tentu tidak bebas, sindir kambing. Ini tempat tinggal saya. Saya sangat seronok tinggal di sini, kata si ikan. Tiba-tiba, si kambing tergelincir dan terjatuh ke dalam sungai tersebut. Kambing menjerit meminta tolong. Sekumpulan ikan hanya tertawa. Kamu hanya terjatuh di air sungai yang cetek. Cuba naik perlahan-lahan, kata si ikan. Si kambing pun meminta maaf kepada si ikan kerana bercakap sombong. Itulah akhir cerita Si Kambing dan Si Ikan. Itu cerita dari 5 buah buku yang saya gemari. Sebelum mengundur diri, terimalah kata-kata ini. Kuasai dunia dengan ilmu. Jalannya adalah belajar. Senjatanya adalah menulis. Kekuatannya asalnya dari membaca. Saya Nur Saidatul Huda binti Nur Faizal mengundur diri. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.